Okey, jika anda melihat semua sifat-sifat mengamuk yang dilemparkan oleh syaitan dan kita boleh memanggilnya sebagai sejenis amukan kerana dia sentiasa mengadu, komplain pasal sesuatu dan menjerit tentang sesuatu dan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan perbezaan yang ketara dari syaitan yang kami telah gambarkan tadi, yakni sebelum dia mendapati dirinya sendiri dibelenggu dalam keadaan keingkaran. Semasa dia berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesanggupan dan keberanian yang dia tunjukkan dan bercakap tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia tersesat dari jalan dan seterusnya dan sebagainya. Salah satu perkara yang sangat menakjubkan tentang apa yang dikatakan oleh syaitan adalah dia tidak pernah menyebutkan langsung pun tentang apa-apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepadanya sebelum ini. Seperti dia tidak mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bima rafa'tani, dengan cara yang telah engkau memuliakan aku akan melakukan ini kepada orang lain. Sebaliknya, dia kaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaibkannya. Dia tidak berterima kasih langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkannya di syurga. Secara literal telah memberikannya akses dan kedudukan yang tinggi yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana jin yang lain sebelum dia atau selepas dia. Tapi dia selalu sangat menyebutkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lakukan kepadanya berkaitan dengan kejahatan. Tapi realitinya, yang sebenar-benarnya, dia sendiri yang telah lakukan pada dirinya sendiri. Kenapa? Sebab ini sangat penting untuk difahami. Ini adalah kerana kurangnya sebutan tentang berkat-berkat dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bercakaplah, berbicaralah, isytiharlah tentang nikmat-nikmat Rabb kamu. Bukan dengan cara yang membanggakan atau sombong. Tapi apabila anda mula bercakap, selalu masukkanlah sekali Alhamdulillah. Sentiasa menggabungkan optimism. Selalu masukkan sekali apa yang disebut oleh Nabi SAW. At-tahadduth bi nikmatillah, untuk berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksudnya adalah jika seseorang bertanya kepada anda, kau okey ke? Sihat ke? Semua okey? Anda tidak akan mengatakan, alah teruklah, hari ini aku penatlah, sangat penatlah, aku demam sesemalah, jenis-jenis perkara itu. Tapi anda sebaliknya sepatutnya berkata, Alhamdulillah, hari yang indah, semuanya baik-baik belaka, semua okey je tempat kerja. Alhamdulillah, yang jarang berlaku bagi kebanyakan kita, betul. Dan semuanya hebat-hebat berlaka dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kan? At-tahadduth bi ni'matillah, untuk berbicara mengenai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan riak, bukan dengan sikap sombong dan bongkak, tapi hanya sekadar untuk menunjukkan bahawa anda selalu dan sentiasa bersyukur akan berkat-berkat dan nikmat-nikmat dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan ni syaitan tidak melakukannya walaupun sekali. Sebenarnya satu-satunya masa yang dikatakan perkataan Rabbi, Rabb aku, adalah ketika dia mahukan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni macam sangat biasa kita dengar kan. Apabila dia memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah dia berkata Rabb aku, Rabbi. Tetapi selain daripada itu, dia tidak menyebutkan langsung kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikannya. Jannah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya, dan cara Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan malaikat-malaikat untuk memusnahkan jin dan seterusnya dan sebagainya. Dan sikap macam itulah dan tingkah laku macam itulah sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tingkah laku seperti itu dilakukan secara kolektif sebagai komuniti, dan juga bila tingkah laku macam itu dibuat oleh seseorang individu. Okey, sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berfirman, Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah memilih kamu dari semua kaum yang lain. Aku telah memberikan kamu macam-macam yang belum pernah aku berikan kepada mana-mana bangsa sebelum kamu. Dan kamu tidak pernah sekalipun mengaitkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah kaum. Tapi sebaliknya, kamu hanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala mula turun ke atas kamu.
Dan lepas tu kamu mula menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu menyalahkan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kirimkan kepada kamu. Dan kamu terus bersikap sombong dan tidak pernah berterima kasih. Jadi konsep ini yang menggambarkan dan mengaitkan hanya kejadian kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan pula hanya untuk diri mereka sendiri je adalah konsep yang sering diketengahkan di seluruh Al-Quran. Dan konsep ini adalah bertentangan dari apa Nabi SAW ketika dia biasa berkata, Al-khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Semua kebaikan milikmu, ya Allah, dan kejahatan tidak boleh dikaitkan denganmu. Subhanallah. Okey, dan juga kita melihatnya pada hari penghakiman. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang kafir dibangkitkan, bahawa orang yang jahat dibangkitkan dan dia akan berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa dia dibangkitkan sebagai orang yang buta matanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kau bangkitkan aku buta apabila dulu aku dapat melihat? Subhanallah, dia tidak mengaitkan berkat dan nikmat al-basar, berkat dapat melihat selama bertahun-tahun dulu. Tak kaitkan berkat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dia mengaitkan kebutaan yang dia dapat sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sedang menunjukkan tingkah laku dan sikap berhak ini di mana dulu-dulu aku dapat melihat, kenapa pula kau mengambilnya daripada aku? Bukannya kau telah mencipta aku dengan cara yang aku dapat lihat dan kemudian kau memutuskan untuk mengambilnya. Bukannya apa yang telah aku buat untuk layak kehilangan penglihatan mata yang kau berikan kepada aku. Sebaliknya, dia hanya berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mengapa engkau membangkitkan aku buta dan dulu aku dapat lihat? Oleh itu, semasa anda bercakap, bercakaplah dengan cara yang tidak menggambarkan tingkah laku syaitan. Tapi sebaliknya, gambarkan tingkah laku Nabi SAW. Bukan juga tingkah laku dari sebilangan orang yang jahat dari Bani Israel, tapi tingkah laku Musa AS yang sentiasa menyebutkan berkat-berkat dan nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba carikan garis halus itu di mana anda sentiasa mengatakan Alhamdulillah. Tanpa mengatakan seperti Alhamdulillah, lepas tu, tengoklah aku ni teruklah. Tapi anda mengatakan Alhamdulillah. Aku seorang hamba yang rendah hati yang tidak layak pun dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya juga kepada aku. Masya Allah, la quwata illa billah. Tanpa memperincikan butirannya secara berlebihan dan seterusnya dengan cara anda bangga pula dan sombong pula. Kalau tak, anda sama je seperti syaitan, di mana anda hanya mengaitkan benda yang evil je, hanya kejahatan je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'adallah. Dan anda hanya mengaitkan benda-benda yang baik, kebaikan kepada diri sendiri je. Subhanallah.